Sebab saya tengok anak saya pun struggle juga dia orang. Kelas kan. Tak apalah. Okay. So ni last objective. Okay, kita pergi kepada information technology. Okay, apa yang ada di dalam ni adalah term that describe any technology to help to produce, manipulate, store, communicate and or disseminate information. Tu adalah informatic technology. Dia gunakan semua komputer-komputer software, semua hardware tadi tu. Okay. Dia akan membantukanlah kalau organisation tu macam hospital kan. Hospital kan data patient banyak sangat. Kadang-kadang dia nak convert daripada paper kepada digital. So informatik inilah yang diperlukan lah. Okay, untuk dia manipulate, untuk dia communicate data tu, untuk dia retrieve ataupun dia nak buat research tentang sesuatu and dia just ambil je data yang ada di dalam dia punya computer system tu. Okay. Informatic technology merge computing with high speed communication, links carrying data, sounds and video. Okay, sebab kita dia macam compilation, dia dah bergabung kan semua sekali tu. Okay. Example of information technology include personal computer. Kalau dekat dengan kita personal lah. Inilah yang kita duk guna-guna laptop, telefon kita tu. Okay. Itu adalah informatic technology lah. Okay, television, okay, ataupun handheld device. Okay. Itu adalah information technology. Tadi kita belajar part-part dia tu. Okay, sekarang dia dah gabung, dia jadikan satu bentuk device macam tu. Okay. Okay, information system, any system technology based store, process and manage information of both individual level and the organisation level. So kalau laptop based kepada individual lah. Okay, kalau mainframe, komputer yang besar-besar tu kan, yang ada banyak storage, kalau peringkat army ke apa, tu lebih kepada organisation level lah. Okay, mainly two major type of information system ni ada dua je. Setakat ni yang saya jumpa ada dua lah. Okay, satu dia orang akan guna informatik teknologi ni untuk administratif, peringkat-peringkat pentadbiran. Okay, dia manage data-data staffing, data-data peralatan-peralatan, senjata-senjata contohnya ataupun klinikal. Okay, klinikal tu lebih kepada hospital system lah. Okay, tetapi dalam hospital system ada juga dia gunakan informatik teknologi ni di peringkat administratif. Okay, mana-mana yang bekerja dekat level-level human resource, so dia akan menggunakanlah teknologi yang terlibat di dalam administration. Okay, information technology seperti saya kata tadi tu, ingat deh, dia combine computer technology with data and telecommunication technology. Barulah dia terbentuknya information technology. Dia tak boleh ada computer system saja, dia tak boleh ada hardware, ada apa ni application software, utility program. Dia kena ada juga telecommunication, di mana dia kena ada network, dia kena ada internet untuk membentuk sebuah information technology tu. Okay. Okay, so di dalam informatik ada beberapa technical aspect, okay, yang membentuk terjadinya informatik teknologi itulah. Okay, seperti saya kata tadi, dia ada network. Network as a fundamental framework. Okay, allow electronic device to transfer information each other. So kalau tak ada network ni, tak berlakulah communication di antara sesebuah organisation ataupun user tu nak retrieve data. Tak boleh lah, okay. Data comprise collection of information, fact or number. Data ni tak kisahlah you dapat dari segi fakta, you dapat dari segi number, itu adalah data. Cuma bila masuk di dalam aspek informatik ni, dia tu dah di dalam collection, dia dah berada dalam group dia, okay. Database, the central place that store data. Okay, contoh macam kita hospital tu dia guna HIS. Dia guna HIS, organisation dia bayar laboratory tadi, list tempat pengumpulan semua
semua maklumat-maklumat penyiasatan pesakit, penyiasatan darah pesakit. So database dia tu ada dekat situ. Okay. Provide a key location for data to be stored and retrieved for analysis when needed. So kalau tiba-tiba ada researcher kata, okay jom kita buat satu study lah, satu penyelidikan tentang pembaziran sampel yang digunakan. So dekat database ni lah dia boleh tengok balik, dia retrieve dia retrieve balik data, okay berapa sampel masuk tahun sekian-sekian, berapa yang live, berapa yang kena reject. So kat situ dia boleh dapat sebab ada database kat situ. Okay, data mining, the process of extracting specific data or knowledge that are previously unknown. Kadang-kadang dalam database ni, tak semestinya kita dapat data yang kita nak sahaja. Kadang-kadang kita boleh dapat beyond daripada tu. Sebab tu pentingnya informatik ni. Okey, kadang-kadang contoh kita tak jangka pun dalam data pesakit yang mendapat, kita just nak collect, kita just nak manipulate data statistik kemasukan pesakit yang ada diabetik di tujuh utara contohnya dah. Tetapi maklumat yang kita dapat tu kadang-kadang lebih daripada tu. Kita boleh tahu dia duduk kat mana, kita boleh tahu baseline glucose level patient. Macam tu lah dia kadang-kadang beyond daripada yang kita nak. Kita boleh berkali-kali access maklumat tu. Okay? Can be used to understand patient system, predict disease and identify possible intervention. Okay, tu data mining lah. Okay, another technical aspect adalah sudah. Sekejap Dia lambat sikit jadi saya terlaju sangat tekan. Interface. Okay, interface used to match data point from one system to other. Saya ni pakai dua device ni, tak nampak mana satu dah ni. Okay, sorry, interface tadi. Bukan. Saya guna device, satu saya guna laptop, satu saya guna iPad. So iPad ni saya boleh tengok lah you all punya attendance, you all punya chat. Macam tu je Syahir. Tak ada nak scroll kat mana-mana. Okay. Senang saya nak monitor you all. Tanggungjawab saya tu nak monitor you all dalam kelas. Okay. Sebab tu yang ni dia blur sikit. Mungkin sebab internet connectivity dia tak bagus kat situ. Okay. Interface. Okay, used to match data points from one system to the other, so this information can be communicated among system and sent to a main information system for collective user and analysis. Okay, interface. Tengoklah kalau kita install, kalau hospital kita ada nursing information system. Okay, kita nursing information system dah. Okay, dalam nursing information system tu, contoh interface yang ada, nurses boleh buat report kat dalam tu. Macam tu lah. Okay. So, interface tu ada, kita boleh communicate lah. Mungkin nurses, the next boleh access kita punya maklumat. Okay, macam tu. Tak perlu dah nak tengok paper ke apa. Okay. And then, decision support system, provide warning or others decision. Yang ni yang, contoh kalau doktor kata, doktor tulis dalam application DSS ni ke, dia kata patient Ali ni kalau HB dia 9, tak perlu dah kita nak transfuse darah contohnya. Okey, sebab dah cukup dah 9 tu. Tiba-tiba datang doktor lain, okey nak transfuse. Okey nak transfuse juga walaupun HB 9. So sistem ni sebab dia dah link dengan dengan list tadi, dia dah integrated kan dengan list tadi. So dia boleh baca dah, okey patient ni HB 9, tak perlu dah nak bagi blood transfusion sebab mungkin doktor yang merawat dia tadi tu dah buat decision dah. Dia dah buat dah bertulis dah secara elektronik di dalam sistem tu, no need for blood transfusion. So dia boleh warning lah another decision tu. Okey, HB dah cukup dah. Mungkin yang ni tak tengok lagi HB 9 lah. Macam tu lah. Tapi sistem dia dah catch up dah. Dia dah link dengan list tadi. HB 9 memang tak perlu bagi. Macam tu. Okey, support method to help
healthcare professional become more aware and certain clinical information. Penting di SS nanti ni pun salah satu boleh jadi you all punya assignment nanti. Okay, rule and alerts. Okay, di dalam technical aspect informatik ni, dia kena ada rule, dia kena ada alerts. Dia kena ada, kita cakap macam satu badan disiplin lah. Kalau dia ni langgar, apa jadi dia? Macam gitulah, okay. Require an action within the system to trigger or fire them, such as patient be admitted with certain criteria, laboratory result or information documented by healthcare professional. Macam saya wayak tadi tau. HB9, result di dalam sistem list kata contoh macam 5 HB low. So sistem tu, informatik sistem ni boleh hint healthcare provider ataupun doktor yang merawat pesakit tu ya bahawa mungkin dia akan keluarlah interface dekat dia punya DSS tu, patient ni naik bling-bling merah ke dekat dia punya documentation tu. Patient ni HB low macam tu lah. Okay, alert as a rule juga. Okay, alert such as warning and also be used to require to the nurse to acknowledge the warning or select a reason for override. Okey, contoh kalau macam ni lah, kadang-kadang ada kelemahan juga kalau kita guna teknologi information ni. Contoh kalau sistem nursing NIS tu, nursing information system kata patient yang ada back sore, beberapa ukuran dia tu perlu menukar baringan sebanyak 2 jam. Setiap kali 2 jam contohnya kan. Okey, tetapi kondisi sekarang waktu tu adalah kontraindicate untuk kita melakukan baringan. Contoh, mungkin pasien tu mengalami tekanan darah yang rendah ataupun pasien tu mungkin mengalami lung sebelah kanan dia tak cantik ke. So kontraindicate untuk kita pusingkan dia, untuk kita positionkan dia. So dengan alert ni, kita as a nurse yang jaga, kita boleh override lah. Kita boleh sepatutnya sistem kata nursing intervention untuk pasien ni adalah dengan melakukan 2 jam. Setiap kali 2 jam pusing baringan dah. Tetapi condition tu tak sesuai. So dia boleh bagi alert. Okay, and then kita boleh override. Okay, and then standardized language. Okay, use an information system to enable understanding among discipline and across information system. So kalau tak ada standardized language di dalam informatik teknologi, data tu tak boleh communicate each other. Contoh, kita menggunakan bahasa yang lain. Contoh macam pressure sore. Okay, pressure sore kan? Kalau you faham pressure sore ni, apa you faham pressure sore dengan term of the pressure sore? Pernah dengar istilah pressure sore? Yes. Ain Nabila kata dia back sore. Orang lain ada idea tak? Apa yang dia faham back sore? Dengan pressure sore. Back sore pula dah. Kudis tekanan. Okay. Sebab pressure sore dia interchangeable tau. Dia boleh ditukar balik. Sama ada kita panggil back sore. Tapi ada setengah kata pressure sore. So kalau tak ada standardized language di dalam sistem tu, dia boleh menimbulkan konflik lah. Jadi mungkin doktor faham pressure sore ni contoh bukan pressure sore lah, something else. Sedangkan kita as a nurse, kita guna term pressure sore as a back sore. So tak boleh. Tu sebab tu waktu diorang buat information, improvement ni dalam membentuk sistem informatik teknologi ni untuk sesuatu organisation dalam sesuatu sub kategori ataupun sub speciality ni, dia kena ada standardized language. Kalau lah kita punya sistem tu, NIS kan, Nursing Information System tu memang khas untuk jururawat. So term-term yang digunakan tu memang semua jururawat tahu. Jadi kalau kita pass report kepada A kepada B, term tu memang dia dah very well known. Tu maksud dia. Okay. Using standardized language ensure that medical information as well as nursing action and outcome are included in electronic health record and provide data that may need to be analyzed.
Tu pentingnya standardize. Macam you lah, dalam nursing kita guna Nanda kan? Tahu tak Nanda ni? Tahun 1 belajar Nanda tak? Nanda tu as our structure language. So kalau you cakap pasal BO bowel open, urine pass urine. Kalau cakap dengan orang luar, orang tak tahu tu. Tu adalah kita punya standardize lah dalam language. So benda ni Nandos, yelah tu lapar dah Syahir tu. Okay. So sebab tu kalau sesebuah organisation tu, kalau dia nak build up sistem ni, dia nak build up application system ni di dalam hospital dia, dia kena tahu dulu culture of the nurses dia tu macam mana. Apa language standardized yang dia digunakan. Okay. Nanti you nampak nanti waktu you buat assignment. Okay. So, ada sebarang pertanyaan? Itu saja. Okay. Ada apa tak faham? Boleh. Saya akan tanya juga dalam soalan ni.